Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu keluarga. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke program Semarak at Tekstil 2022. Program ini telah bermula sepanjang bulan Julai 2022 bersempena pameran motif dan reka corak tekstil yang telah berlangsung pada 7 Julai sehingga 31 Disember 2022 di Galeri Saindra Muzium Tekstil Negara. Pameran ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hari ini merupakan hari terakhir kemuncak program Semarak at Tekstil yang sedang berlangsung di Dewan Tengah Muzium Negara dan Dataran Muzium Negara dari jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. Masih ada lagi aktiviti yang berbaki untuk tuan-tuan dan puan-puan menikmati. Semoga terhibur dengan aktiviti yang sedang kami anjurkan pada pagi ini. Bak kata patah, sambil menyelam, minum air. Sambil melawat, sambil timba ilmu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pagi tadi telah pun berlangsung di Dataran Muzium Negara, iaitu aktiviti mencipta arca motif dan sekarang ini juga bermulanya aktiviti sembang tekstil di Dewan Tengah Muzium Negara. Begitu juga jom ke Muzium Tekstil. Boleh tuan-tuan dan puan-puan melawati dengan menikmati charter percuma di Muzium Tekstil Negara bermula dari jam 10 pagi hingga 12 pagi dan jam 2 petang hingga 4 petang. Anda boleh maklumkan kepada staf muzium di pintu keluar Muzium Negara. Begitu juga di Dataran Muzium Negara sedang berlangsung persembahan muzik tradisional dan gerai jualan terdiri daripada pakaian, kain tenun pahang, diraja, songket, batik, barang-barang kraft, makanan dan minuman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi aktiviti sembang tekstil pada kali ini, saya menjemput Encik Muhammad Bakri bin Abdul Rahman, pensyarah kanan UiTM Cawangan Kelantan untuk bersama-sama bersembang santai pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan dan belakang tuan-tuan dan puan-puan telah diperagakan pameran bertemakan Jiwa Malaysia yang pamerkan koleksi batik, cetakan dan perhiasan diri yang didatang khas dari Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Cawangan Kelantan. Kebanyakan koleksi ini terdiri daripada hasil karya pensyarah dan pelajar UiTM. Di kesempatan ini, tajuk yang dipilih adalah kesinambungan motif dan reka corak tekstil antara tradisi dan masa kini. Jadi, apakah yang dimaksudkan oleh Cik Bakri berkaitan tajuk ini? Sila terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton pada pagi ini di hadapan saya ataupun secara maya di mana jua anda berada. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Muzium Tekstil Negara atas sudian untuk menjemput saya untuk kita bersembang dan kita bercerita berkaitan dengan tekstil dan juga motif, ya, bersempena pameran yang sedang berjalan sekarang ini di Muzium Tekstil Negara dengan tajuk pameran motif dan reka corak tekstil, ya. Dan sebelum saya bercerita panjang, ya, suka saya untuk kongsikan sedikitlah apa yang ada di Muzium Tekstil Negara sekarang ini bermula 7 Julai sehingga hujung tahun ini pada 31 Disember. Sekarang ini tengah berlangsung satu pameran yang saya kira pada julung kalinya diadakan seumpamanya berkaitan dengan motif dan juga reka corak. Kalau sebelum ini kita ke Muzium Tekstil Negara, kita melihat artifak-artifak ataupun bahan-bahan pameran, ya, dengan corak yang indah
dengan color yang indah, dengan kepelbagaian ragam hias dan sebagainya. Tapi mungkin ada di kalangan kita tertanya-tanya daripada motif ini apa asalnya. Kalau motif kesemak, macam mana kesemak itu? Apa kesemak? Motif pucuk rebung. Jadi banyak dalam kita punya tekstil tradisi di Malaysia ini memang terlalu banyak ya motif-motif yang terdapat pada tekstil sama ada tekstil yang lama ataupun tekstil yang dihasilkan pada masa kini ya. Dan hasil daripada itulah maka kita jalankan satu kerjasama, menjalankan research bersama dengan pelajar tahun akhir diploma Syarikat Tekstil UiTM Sarawak Kelantan untuk kita ketengahkan ya, kita mencari dan mengkaji asal usul secara visual ya, kita ketengahkan asal usul motif itu secara visual. Kalau kata motif siku keluang, apakah siku keluang itu merujuk kepada sumber motifnya macam mana? Jadi kita ketengahkan siku keluang itu adalah berasal daripada keluang ya, yang berasal daripada kumpulan haiwan ataupun fauna. Jadi diangkat contoh ataupun bahan awet keluang itu sendiri berserta dengan kajian-kajian visual ya, kajian-kajian visual yang distylisasikan oleh pelajar ini sehinggalah terbentuk ataupun lahirnya motif yang sedia ada pada artifak-artifak yang kita kaji ya. Itulah sebuah sedikit penerangan saya untuk pameran yang sedang berlangsung, dan insya-Allah pameran itu sangat bagus dan berguna untuk semua, saya kira semua golongan, sama ada pelajar ataupun pengusaha ataupun artis ya, yang untuk kita sama-sama mengenali ya bagaimanakah motif-motif tradisi yang ada sekarang ini terhasil, dan bagaimana juga proses ataupun metodologi satu-satu motif itu terjadi ataupun terhasil. Dia tak akan tiba-tiba akan jadi motif ya. Dia mesti melalui satu proses yang saya kira proses itu melalui beberapa tahap ya. Dan memang tidak boleh lari lagi bahawa masyarakat kita lah di Malaysia khususnya, masyarakat Melayu dan masyarakat majmuk yang lain, kita berada pada satu negara, berada pada satu budaya yang hampir sama ya, satu budaya yang kita kongsikan, yang kita lihat adanya asimilasi di antara corak-corak ataupun motif-motif di beberapa produk tekstil ya. Dan memang boleh tidak untuk kita katakan bahawa asal ataupun asal usul motif-motif itu memang dia sangat berkait rapat dengan unsur-unsur alam ya, unsur-unsur alam sama ada alam tumbuhan ataupun alam fauna. Jadi saya rasa pameran ini akan memberi cukup impact, dan insya-Allah saya juga menjemputlah kepada seluruh pendengar dan juga penonton pada pagi ini untuk ramai-ramai ke Museum Tekstil Negara untuk saksikan pameran yang turun kalinya diadakan semua dengan baik. Terima kasih. Kita dapat 10 motif secara umum yang kita kenal pasti berada di dalam pameran kita di Museum Tekstil Negara. Tapi apakah pendapat Cik Bakri tentang sambutan yang menggalakkan pada motif tersebut? Adakah di mana yang mana satu motif-motif tu yang dia mendapat satu tarikan kepada terutama pengusaha, ataupun adakah yang kurang sambutan tu ada sebab tertentu? Sila Cik Bakri terangkan tentu. Terima kasih Puan Rashidah. Okay, sebelum saya teruskan dengan jawapan pada soalan tadi,
suka untuk saya kaitkan topik perbualan pada pagi ini adalah satu topik yang saya kira mungkin tidak asing tetapi cukup bermakna dan cukup penting untuk kita sama-sama hayati, kerana ini adalah salah satu permata negara kita yang terdiri daripada pelbagai jenis, ya, iaitu boleh kesinambungan motif dan reka corak tekstil Malaysia antara tradisi dan juga masa kini. So, kenapa saya memilih tajuk ini adalah kerana untuk saya kaitkan apa yang sedang dipamerkan di Museum Tekstil Negara sekarang, ya. Dan itu antara objektif kenapa pameran tersebut diadakan. Dan untuk memudahkan pemahaman di sini, saya pecahkan kepada beberapa kata kunci ataupun keyword utama kepada topik ini. Yang kita boleh lihat di sini adalah kesinambungan motif dan reka corak tekstil Malaysia, dan yang seterusnya adalah antara tradisi dan juga masa kini, ya. So, kesinambungan itu yang paling jelas adalah apa yang kita usahakan sekarang, apa yang pihak Museum Tekstil Negara usahakan sekarang, yang kita collaborate bersama, itu adalah kesinambungan. Itu adalah usaha untuk memastikan warisan ini berterusan dalam apa jua bentuk. Saya bagi pihak universiti ataupun bagi kumpulan akademik melihat satu sudut yang mungkin sedikit berbeza daripada artis ataupun sedikit berbeza daripada kumpulan pengusaha. Dan kita melihat survival ataupun kelangsungan warisan ini perlu diteruskan dalam apa jua bentuk, ya, dalam apa jua bentuk. Jadi sekarang ini kesinambungan ini dia tidak terhad dan tidak terkongkong dalam satu-satu bentuk ataupun form, ya, dalam satu-satu usaha, dalam satu-satu disiplin. Tidak, dia bersifat universal, ya. Dan kalau kita sebagai pencinta, kalau kita sebagai anak Malaysia melihat warisan ini perlu dipelihara, dan pelbagai cara ataupun kaedah yang boleh dilaksanakan, ya, dengan satu perancangan dan juga satu kreativiti yang saya kira perlu dilaksanakan dalam pelbagai lapisan masyarakat, sama ada di peringkat pengajian sekolah, pengajian menengah, pengajian tinggi, peringkat agensi, peringkat masyarakat, artis dan pengusaha-pengusaha. Dan semua kumpulan-kumpulan ini sangat penting ataupun peranan itu yang perlu dijalankan dengan kapasiti masing-masing, ya. Kemudian kita melihat pula kepada motif dan juga reka corak tekstil Malaysia, ya, motif dan juga reka corak tekstil Malaysia. Terdapat ada dua kat situ kalau kita lihat, iaitu motif dan juga reka corak. Tapi reka corak sebenarnya boleh dipecahkan kepada dua lagi kata kunci, iaitu reka dan juga reka corak dan juga corak, ya. Dan kerana itu maka terdapat tiga tahap pemahaman, ya, yang umum yang perlu ada dalam satu-satu tekstil itu. Dan sekiranya tiga komponen ini tidak ada, maka tekstil itu tidak lengkap, ya. Yang pertamanya kita lihat iaitu motif. Dalam tekstil perlu ada motif, ya. Dalam satu permukaan tekstil itu perlu ada dekorasi ataupun ragam hiasnya, iaitu motif, ya. Dan bagaimana pula motif ini akan membentuk satu corak, ya. Dan daripada corak maka lahirnya satu reka corak.
Pemahaman itu dia tiga berbeza, dia nampak hampir sama tapi dia ada perbezaan dia. Okey, saya teruskan. Perkaitan antara motif, corak dan juga reka corak. Ini gambaran yang ilustrasi yang saya cuba ketengahkan untuk memudahkan pemahaman para pendengar pada pagi ini. Kalau kita tengok, yang pertama itu adalah motif ataupun satu, kita panggil satu unsur tunggal, ya, satu unsur tunggal. So itu kita panggil motif. Jadi kalau tadi saya sebutkan motif itu ada pelbagai motif. Contoh kalau kita ambil motif pucuk rebung, maksudnya satu motif pucuk rebung itu sahaja. Ya. Kalau kata motif bunga kesemak ataupun bunga cengkeh ataupun bunga lawan dan sebagainya, itu satu motif yang tunggal, itu kita panggil motif. Okey. Apabila motif ini mula disusun atur, ya, maka ia akan pergi pada satu level iaitu corak. Apabila motif-motif ini diulang, ya, diulang ataupun disusun, ya, secara berulangan, maka dia akan membentuk satu corak. Ulangan yang macam mana? Dia akan pergi kepada reka corak, ya, reka corak. Jadi corak ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai pola hias, ya, pola. Corak dia similar dengan pola, ya? Dia ada dua perkataan yang hampir sama, ya, hampir sama, di mana motif-motif itu disusun dalam satu tertib, dalam satu susunan yang kalau kita lihat pada tradisinya, ada susunan-susunan tradisinya. Pada masa sekarang ada susunan-susunan yang moden dan ada susunan-susunan yang lebih versatile, yang lebih bebas, tidak terikat dengan pola-pola susunan mengikut susunan yang tradisi tadi. Contoh yang saya boleh sebut di sini ialah pola hias ataupun corak yang ada pada songket, ya, yang ada pada songket. Kalau kita tengok songket, ada corak bertabur, ada corak siku keluar, ada corak jurung sarat dan sebagainya. Itu corak. Di mana corak tadi yang terdiri di dalam itu adalah motif-motif. Bagaimana gambaran motif-motif tadi disusun dalam satu ciptaan karya seni, ya, dan disitulah diberi satu nama yang kita panggil sebagai gambaran kepada visual yang disusun atur oleh mereka tersebut. Kalau kata jurung sarat, kenapa jurung sarat? Kenapa dia sarat? Kerana motif itu disusun secara rapat-rapat, ya, secara rapat-rapat. Sarat, ya, penuh, corak penuh. Ya, begitu juga dengan corak contohnya siku keluar. Kenapa siku keluar? Kerana corak itu motif itu disusun dalam formasi ataupun dalam susunan menyerupai siku keluar. Ya, begitu juga pucuk rebung dan sebagainya. Bagaimana motif-motif tadi disusun atur, ya. Dan susunan itu yang seperti yang Puan Rashidah sebutkan tadi ada 10. Jadi sekarang ini kalau kita lihat apa yang digemari, apa yang paling diminati, soalan itu agak subjektif pada saya. Tapi kalau kita lihat dari segi artifak yang kita kaji, kalau kita lihat dari segi hasil-hasil karya yang tercipta daripada kajian artifak tersebut, memang dia berkait langsung dengan apa yang ada pada artifak tersebut, ya. Contohnya kain tadi ataupun artifak yang kita kaji itu berbentuk satu fabrik sarung. So di dalam struktur sarung itu ada pelbagai corak, ya, ada sikuang, ada bahagian badan kainnya itu ada yang coraknya bertabur, ada corak jungsarat, ada corak melintang, ada corak jalur dan sebagainya, ya. Jadi kalau melihat kepada minat, ya, memang saya tidak nafikan
pelajar-pelajar saya yang menghasilkan karya-karya yang berinovasikan daripada kajian-kajian tradisi itu sifatnya adalah lebih versatile, ya. Corak itu tidak terikat dengan corak-corak tradisi, ya. Pun begitu, cuba juga dikekalkan elemen-elemen tradisi yang ada, maksudnya satu inovasi yang dihasilkan tetapi masih lagi mengekalkan sejumlah identiti tradisinya itu. Contohnya motif, penggayaan motif, ya. Penggayaan motif itu tidak diubah secara total, masih lagi dikekalkan sifat semula jadi motif tradisi itu, ya. Begitu juga dengan struktur hasil-hasil rekaan mereka ini yang mengetengahkan fabrik yang bersifat struktur sarung, masih lagi cuba mengekalkan struktur sarungnya. Ada lagi badan, ada lagi kepala, ada lagi apik, ya. Yang kadang-kala juga diinovasikan itu tidak dimasukkan semua, tapi sifat ataupun elemen struktur itu diterapkan di dalam satu fabrik, ya. So kat sinilah kita melihat proses kesinambungan itu berlaku, ya. Kesinambungan daripada songket pergi kepada satu elemen ataupun disiplin yang baru, diterjemahkan dalam visual, dan juga disiplin yang baru iaitu batik, diterjemahkan dalam disiplin yang baru iaitu cetakan, dan juga diterjemahkan juga dalam bentuk ataupun disiplin tenunan, ya. Jadi proses ini sebenarnya adalah satu proses kesinambungan, ya, dan ia perlu diteruskan oleh pelbagai pihak, dan itulah antara yang cuba kita di universiti cuba mainkan peranan atas kapasiti akademik kita untuk kita dedahkan kepada pelajar-pelajar ini apa yang tradisinya, apa yang moden, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Asasnya ialah sesuatu penghasilan inovasi itu perlu ditunjangi oleh satu akar dan juga pemahaman kepada apa yang tradisi. Itu yang paling penting. Bukan mengambil idea bulat-bulat tapi tidak memahami dan mengetahui sejarah dan juga apa yang dikatakan tradisi itu, asal usul motif itu, cerita di sebalik artifak yang dikaji, ya. Yang tu yang banyak kekurangan lah dalam kita punya masyarakat sekarang ini, dan itu yang kita cuba kekalkan dan kita cuba terapkan di kalangan pelajar-pelajar kita. Ya, setakat itu saja dulu. Okey. Cik Balkis nampak di hadapan kita ni ada beberapa helai kain batik yang mungkin motif tertentu yang sangat istimewa untuk dijadikan satu pendidikan ataupun rekaan-rekaan yang boleh diadaptasikan kepada masyarakat kini. Boleh Cik Balkis terangkan apa yang Cik Balkis pamerkan di hadapan kita ni? Okey, selain daripada artifak yang kita pamerkan di Museum Taksiran Negara, dan kita juga ada pamerkan, ya, sejumlah artifak yang ataupun hasil karya pelajar kita yang kita tengah pamerkan sekarang ini di Museum Negara. Dan bersama juga saya bawakan beberapa contoh, ya, bagaimana proses ataupun kesinambungan itu berlaku, ya. Contoh yang kalau saya boleh tunjukkan di sini, boleh? Okay, kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil ciptaan batik, ya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ya, motif yang diguna pakai ini adalah motif daripada tekstil tekat, ya. Motif ini adalah tekstil tekat yang tidak diubah suai ataupun tidak disterilisasikan secara total, masih mengekalkan elemen-elemen desain tekat itu sendiri. Tetapi tekat ini sudah kita transformkan kepada
disiplin batik ataupun satu formasi baru. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh bayangkan berapakah pengusaha yang ada sekarang ini, pengusaha pekat yang ada di negara kita. Berapakah anak-anak muda ataupun berapakah pengusaha-pengusaha yang masih meneruskan legasi ini? Ya, kita boleh kata tak ramai. Ya. Tetapi melalui usaha kesinambungan ini, kita mesti melihat proses transformasi motif ini perlu dilaksanakan. Kesinambungan dan juga kelangsungan motif ini perlu diteruskan. So, di sinilah kita terapkan motif-motif pada kekat itu pada kain batik. Kerana kita lihat sambutan untuk kain batik ini satu sambutan yang agak luar biasa dan juga kita katakan sebagai satu tekstil yang kebanyakan masyarakat Malaysia pakai. Ya. Seterusnya ini kalau kita lihat, mungkin kita tertanya-tanya lah motif apa sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya motif yang dihasilkan ini adalah yang diadaptasi daripada porselin. Desain yang ada pada porselin, tetapi hanyalah dikeluarkan itu adalah motif-motif toranya sahaja, ya. Dan menggunakan disiplin batik ini, maka dihasilkan satu rekaan yang asalnya daripada porselin, walaupun tidak menggambarkan 100% identiti porselin dengan color dan sebagainya, tetapi dari segi sifat motif itu cuba dikekalkan, ya. Dan ini juga contoh yang saya ambil daripada pengusaha, ya. Pengusaha tempatan itu hasil batik, ya. Di mana kalau kita lihat corak ini memang tidak ada di dalam tradisi. Tapi kalau diperhatikan secara terperinci, ya, corak ini sebenarnya ada ilham ataupun adaptasi daripada motif-motif kuah kumbu. Ya, kuah kumbu. Kalau kita melihat kuah kumbu ini ada satu motif yang agak eksklusif ataupun agak lain, ya. Jadi kenapa tidak motif ini kita adaptasi di dalam batik, dan kerana batik ini adalah universal untuk rakyat Malaysia. Siapa saja boleh pakai batik, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana motif puak kumbu ini berada pada batik. Bayangkan takkan ada orang nak pakai kain puak kumbu untuk fabrik, tetapi melalui transformasi, adaptasi dan juga kesinambungan ini berlaku dan ada pada tekstil batik, maka secara tidak langsung kelangsungan motif itu sendiri sudah diteruskan oleh pengusaha ini. Dan kita lihat sekarang ini pun di pasaran kita tengok banyak motif-motif puak kumbu ini diadaptasi dalam sarung, ya, dalam produk-produk yang pelbagai. Dan saya melihat kesinambungan ini memang berlaku di Malaysia, ya. Proses itu memang ada dan berlaku, dan kita nakkan supaya proses ini dapat dikembang luaskan oleh pelbagai pihak, kerana untuk memastikan apa yang dikeluarkan, apa yang dihasilkan, apa yang diciptakan melalui proses-proses tadi semoga mendapat sambutan dan juga mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia. Apa nak guna kalau kain tadi cantik dihasilkan tetapi tidak ada sokongan, tidak ada peminatnya. Dan itulah yang menjadi satu cabaran lah saya kira kepada desainer-desainer dan juga pengusaha-pengusaha untuk melihat, ya, kelangsungan ini, untuk melihat kelangsungan juga kepada survival bisnes mereka, ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih Cik Bakri. Ini satu lagi soalan dari saya. Dewasa ini telah ramai yang mereka corak tekstil
tetapi tidak menggunakan motif. Bermaksud mereka corak secara spontan. Jadi kenapa boleh terjadi seperti sedemikian? Encik Bakri pulaskan. Okey, saya mohon maaf, mungkin suara saya mungkin ada tersangkut sedikit. Okey. Seperti yang saya maklum tadi lah ya. Bila suatu karya penghasilan dihasilkan tanpa memahami dan mengetahui ya, dia punya asal usul, dia punya proses, memahami dan mengetahui secara mendalam kaedah yang tepat ya, memahami dan mengetahui jenis-jenis, maka sekiranya perkara-perkara itu tidak ada di dalam pengetahuan mereka, maka akan lahirlah satu desain yang mungkin kita katakan desain yang tidak berasaskan kepada satu pemahaman yang baik ya. Maka lahirlah satu desain yang kita kata tidak ada motif, tidak ada satu tunjang ataupun asas. Tetapi saya nak teruskan kepada slide saya ya, untuk saya teruskan cerita berkaitan dengan pemahaman ini. Ini saya cuba untuk huraikan ya. Kalau tuan-tuan boleh baca lah ya. Pemahaman apa yang saya sebutkan tadi ialah motif itu adalah satu unsur-unsur yang secara visual bersifat tunggal ataupun satu ya. Maksudnya motif tadi mesti adalah satu gambaran kepada apa jua yang cuba untuk diungkapkan, cuba untuk diketengahkan, yang menjadi satu idea asas, satu persoalan pokok, satu subjek utama dalam satu-satu ciptaan. Okey. Dan kita lihat tadi motif memang ada pelbagai lah ya, ada pelbagai yang menjadi asas adalah alam sekitar kita, sama ada alam tumbuhan ataupun alam kehidupan. Dan juga kita melihat adanya motif-motif yang bersifat geometri, ada juga motif-motif yang bersifat abstrak. Mungkin apa yang disebutkan oleh Puan Rashidah tadi mungkin kita katakan ataupun klasifikasi sebagai motif abstrak ya. Tetapi kat sini saya suka nak tunjukkan ya, kalau tuan-tuan boleh lihat ya, dekat sikit tak apa. Okey. Kalau tuan-tuan boleh lihat kain yang saya buka ini, kalau saya tanya dekat mana motifnya? Jadi pada peringkat awal saya sebutkan setiap kain perlu ada elemen motif, corak dan juga reka corak. So kalau kain yang saya tunjukkan ini, kat mana motifnya? Apa susunannya? Apa coraknya? Ada yang boleh jawab? Mana motifnya? Ya. Kita boleh kata ini motif abstrak sebab tidak ada satu bentuk ya ataupun form yang menggambarkan sesuatu gambaran di luar ya. Maksudnya kat sini dia lebih bersifat garisan ya, dia lebih bersifat technically bersifat elemen-elemen garisan dan juga elemen-elemen abstrak kat situ ya. Dan suka untuk saya sebutkan juga di sini ialah kalau sudah terjadi begini, maka kita panggil ini satu corak ya. Tetapi corak ini corak yang tidak dirancang ya. Kerana corak atau pola hias itu akan terbagi dua, sama ada corak yang dirancang ataupun corak yang tidak dirancang. Ini adalah salah satu contoh corak yang tidak dirancang secara sepenuhnya ya. Apa yang terhasil elemen-elemen garisan ataupun cracking ini ya, yang tidak boleh dipastikan macam mana hasilnya semasa proses. Mungkin perancangan untuk mendapatkan kesan crack ataupun retakan ini boleh disusun atau tetapi secara 100% tidak boleh ya. So ini yang kita katakan sebagai corak yang tidak terancang
Manakala corak-corak yang terancang, corak-corak yang memang kita susun atur, sama ada kita lukis, sama ada kita cetak, sama ada kita blok, sama ada kita jahit, sama ada kita terap dan sebagainya melalui pelbagai kaedah mengikut jenis-jenis fabrik tekstil itu sendiri. Ya. Dan itulah sebenarnya yang perlu difahami dan diketahui oleh setiap mereka, setiap siapa jua yang menghasilkan satu fabrik perlu faham tiga komponen tersebut. Ya. Dan insya-Allah nanti hasil itu adalah bukan satu hasil yang boleh hasil yang kita katakan hasil yang cacah merbah, tetapi satu penghasilan yang ditunjangi oleh pemahaman dan juga kajian. Dia perlu ada satu kajian, ya. Dan saya nak teruskan juga kat sini, ya, pada slide ini, iaitu reka corak, ya. So reka corak dalam pemahaman erti kata lain kita boleh katakan juga sebagai ragam hias. Apa beza ragam hias dan juga pola hias? Ya, ragam hias terdiri daripada pola juga, tetapi pola-pola yang disusun, yang diulangi dengan sama ada satu ataupun lebih, maka dia menjadi satu ragam hias, ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil decoration atau decorative. Contoh yang paling jelas, kain sarung. Pada sehelai kain sarung itu ada struktur. Pada struktur itu terdapatnya pola-pola yang berbeza. So keseluruhan kain sarung itu adalah memaparkan satu ragam hias, ya. Memaparkan satu pola-pola, susunan pola-pola yang pelbagai, ya. Pada badan kain mungkin ada corak ataupun pola bertabur. Pada bahagian kepala kain ada corak pucuk rebung. Di situlah pemahamannya antara reka corak dan juga corak, ya. Dan kalau saya boleh teruskan, ini yang saya katakan, yang saya tunjukkan contoh tadi, ya. Corak yang tidak dirancang adalah kesan-kesan, ya, kesan-kesan melalui eksperimentasi, ya, melalui teknik-teknik tertentu yang tidak boleh ditentukan secara 100% kesan ataupun efek yang akan berlaku. Dan perkara ini sangat terhad, ya. Kalau proses ini kita melihat mungkin akan berlaku pada batik, ya. Dia tak akan berlaku kepada contohnya kain tekat, ya, sebab dia 100% dalam kawalan, ya. Tapi penghasilan batik ini melalui satu proses reaksi, ya, reaksi antara bahan ataupun chemical dan juga susun atur proses-proses sendiri yang akan melahirkan satu kesan atau corak yang tidak dirancang. Manakala corak yang dirancang itu yang kita lukis, yang saya terangkan, ya. Kalau saya boleh teruskan dengan contoh, ya. Ini sepintas selalulah kalau saya tunjukkan. Ini antara, kalau kita katakan contoh motif-motif tradisi. So motif-motif tradisi itu ada banyak, ya. Dalam tradisi kita ada pelbagai bahan budaya kita, ya. Kita ada tekstil yang pelbagai bentuk, pelbagai sifat. Kita ada ukiran, kita ada seramik, kita ada wawulan dan sebagainya. Dan pada bahan budaya tadi, peralatan dan sebagainya tadi, adanya elemen-elemen ragam hias dia kat situ, ya. Dan ragam hias itu sebenarnya ada kaitan di antara satu sama lain, ya. Ragam hias itu sebenarnya dia tak lagi jauh, ya. Dia tidak ada satu perbezaan yang sangat ketara, ya, dari segi asas rekaan, ya. Dan bagaimana elemen-elemen ragam hias tadi, motif-motif tadi boleh diteruskan ataupun boleh dipanjangkan kesinambungannya itu di dalam disiplin ataupun kita adaptasi ke dalam bentuk tekstil. Dan saya kira tekstil kita boleh berlangsung
boleh diteruskan dalam pelbagai form. Yang tradisi itu kita kekalkan. Tetapi untuk memastikan survival tekstil itu, sama ada dari segi tekniknya, sama ada dari segi colornya, sama ada dari segi sifatnya itu, kita perlulah meneruskan dalam form ataupun bentuk-bentuk yang baru. Perlulah juga ada satu inovasi, ya, sama ada dari segi motif, sama ada dari segi teknik, sama ada dari segi bahan ataupun material. Dan saya lihat itu sahaja kunci untuk memastikan survival tekstil Malaysia, tradisi Malaysia ini dapat diteruskan. Dan kita lihat hari ini, alhamdulillah saya nampak satu perkembangan yang sangat positif, disebabkan ada satu inisiatif dan juga pemahaman rasa tanggungjawab di kalangan masyarakat muda, golongan muda kita pada masa kini. Yang kalau saya boleh beri satu contoh, bagaimana golongan muda masa kini melihat satu pemakaian busana itu menjadi satu trend ataupun cuba dikembalikan balik. Sebenarnya rekaan busana itu satu perkara, tetapi pada busana itu mestilah ada tekstilnya, dan tekstil itu mestilah ada corak, ada motifnya. Dan secara tidak langsung survival ataupun kesinambungan corak-corak tekstil, sama ada tradisi ataupun yang moden, akan bertapak pada form-form tersebut. Kita lihat juga bagaimana idea-idea pereka-pereka yang pelbagai disiplin ini, sama ada arkiteknya yang melihat penggunaan corak ataupun motif pada dekorasi ataupun hiasan dalaman, pada corak jubin dan sebagainya. Bagaimana corak-corak ataupun pattern-pattern, ukiran kayu dan sebagainya, motif songkit dan sebagainya, kita boleh lihat sekarang ini ada pada jubin-jubin. Okey, dan trend ataupun cycle design tadi sedang berlaku, tetapi di dalam pelbagai form. Cuma peranan pihak tertentu, peranan pengusaha, peranan pelajar, peranan artis dalam bidang tekstil itu melihat dan mengambil peluang untuk memastikan kesinambungan ini dapat diteruskan, ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk form yang lain yang saya kira kalaulah dapat diteruskan oleh semua pihak dengan menghasilkan lebih banyak kajian, dan memang tidak boleh tidak sesuatu hasil ciptaan itu dia tidak boleh tiba-tiba dia wujud ataupun lahir. Dia mesti lahir ataupun dia mesti wujud hasil daripada paling tidak pengamatan. Ya, perlu ada kajian, perlu ada pembacaan, perlu ada komunikasi antara golongan satu golongan dengan satu golongan, sama ada golongan muda dengan golongan yang lama, golongan yang berusia, sama ada golongan transdisiplin. Kumpulan tekstilnya ada hubungan antara kumpulan arkitek, ya, pemahaman antara fashion designer dengan orang tekstil, pemahaman penghasil ataupun pembuat craft ukiran kayu dengan orang tekstil, ya. Dan proses itu sebenarnya dia tidak boleh terhad, dia tidak boleh terkongkong, dia mesti kena cross disiplin. Dan itu saja untuk memastikan kelangsungan ataupun survival motif ataupun reka corak tekstil Malaysia itu akan terus bertahan dan akan membawa satu ciri ataupun identiti kita sebagai rakyat Malaysia secara majmuk. Ya, itu saja saya rasa. Terima kasih. Ada soalan? Terima kasih Cik Bakri, panjang lebar menjawab soalan-soalan yang telah diaturkan oleh saya tadi. Sekarang ni saya membuka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan kepada panel kita. Dipersilakan, ada yang nak bertanya?
Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Shana Naskir pada Museum Tekstil Negara. Terima kasih Cik Bakri atas perkongsian yang sangat menarik sekali. Jadi saya agak tertarik dengan motif buat kubu yang ada pada batik tersebut tadi yang kita tunjuk sebentar tadi. So seperti yang kita ketahui, buat kubu ni motif dia mempunyai maksud tertentu dalam kehidupan masyarakat di Ban, di Sarawak dan di Kalimantan di Malaysia. So soalan saya, adakah motif buat kubu yang dihasilkan pada batik tersebut mempunyai maksud tertentu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Okey, apakah ada maksud ataupun simbolik sebalik penggunaan motif? Ya. Secara umumnya ataupun secara asasnya, penggunaan sesuatu motif mesti ada sebab dan puncanya. Ya. Terbentuk terhasilnya satu reka corak yang terdiri daripada motif-motif itu mesti ada puncanya. Ya. Sama ada punca itu daripada ilhamnya daripada tumbuhan, daripada haiwan ataupun daripada subjek-subjek tertentu mengikut kepercayaan. Ya, mengikut kepercayaan seperti yang dilontarkan soalan tadi. Pada satu form, mungkin pada asas dan tradisinya ada membawa maksud-maksud tertentu untuk setiap satu penggunaan motif itu tadi. Ya. Dan penulisan ataupun pemahaman di kalangan kumpulan tersebut, ya, perlu melihat secara detail, ya, perlu melihat detail apakah pantang larang, apakah ada sekatan-sekatan tertentu ataupun ada had-had tertentu dari segi penggunaan. Ya, kalau kita melihat pada satu sudut kepercayaan, ya, kita ada pelbagai etnik ataupun bangsa, sama ada di peringkat Malaysia ini sendiri dan juga di peringkat Nusantara, ya, dan ada suku-suku tertentu, bangsa-bangsa tertentu, kaum-kaum tertentu mempunyai pemahaman yang tertentu berkaitan dengan motif tersebut. Ya, selagi mana penggunaan motif-motif itu tidak menjadi satu isu kepada sensitiviti, ya, menyentuh isu satu pelanggaran ataupun ada sekatan tertentu, maka motif tadi saya kira bebas untuk diadaptasi, untuk dikembangkan. Dan itulah saya sebutkan tadi, perlunya ada satu komunikasi, perlunya ada satu kajian oleh setiap mereka, setiap pembuat. Maksudnya bila buat sesuatu itu tidak dibuat secara sembrono, tidak dibuat secara ambil lewa, tetapi melalui satu pengkajian dan untuk memastikan supaya ia tidak menyentuh ataupun melanggar apa-apa sensitiviti. Contoh kalau tadi lah, katalah pengusaha pembatik di pantai timur, sama ada Kelantan ataupun Terengganu, memilih satu motif yang agak asing daripada budaya Melayu, memilih kuah kumbu satu untuk ditonjolkan dalam satu kelainan dalam hasilan batik. Ya, maka motif itu tidak boleh sebarangan diambil. Ya, perlu ada satu komunikasi, kajian, ya, dan untuk memastikan apa yang diusahakan itu sedikit sebanyak membantu kelangsungan motif kuah kumbu itu sendiri yang tidak ada pada tenunan kuah kumbu, sebaliknya berada pada cetakan, sebaliknya berada pada batik. Dan itulah bentuk survival yang baru kepada kuah kumbu. Ya, dan kita lihat tak lama orang yang sanggup, yang akan pakai kain kuah kumbu itu, mungkin dari segi penggunaan itu agak terhad, ya, tapi motif kuah kumbu boleh dikembangkan, boleh dibawa dalam pelbagai form, boleh diadaptasi dalam pelbagai disiplin. Ya, itu jawapan saya lah secara umumnya. Ya.
Terima kasih. Ada soalan lagi ke? Silakan. Seperti dikatakan ada batin yang menggunakan motif daripada tepuk namanya Telepuk. Kemudian tadi untuk tepuk tu selalunya dia beri motif dia ada motif tersendiri tepuk tu. Tapi bila kita letak watuk adakah dia jadi meluas ataupun dia beri juga. Saya nak dapat itu. Okey, bila kita sebut telepuk dia merujuk kepada teknik. Ya, dia merujuk kepada teknik. Dan di dalam tradisi ataupun motif-motif tradisi itu ada sejumlah motif-motif tradisi yang ada di dalam kain telepuk, sama ada dalam koleksi peribadi ataupun dalam koleksi muzium ataupun siapa saja. Ada motif-motif tradisi telepuk. Tetapi untuk memastikan kesinambungan ataupun kelangsungan telepuk itu sendiri, dia ada dua benda, ada dua perkara kat situ. Satu, sama ada proses telepuknya itu ataupun motif telepuk. Dan pada saya, pendapat saya, telepuk harus ada pada dua form. Dia tidak boleh berada pada satu form teknik itu sahaja. Ya, teknik itu boleh dikekalkan, boleh diperluaskan, boleh dikembangkan, ya. Tapi kita harus lihat ataupun berpijak kepada bumi yang nyata. Telepuk itu mungkin tidak akan ataupun akan mengambil satu tempoh yang lama, ya. Dan telepuk itu perlu survival dan perlu ada dalam form yang lain. Ya, asas telepuk, teknik telepuk saya yakin harus diteruskan untuk memastikan tradisi telepuk itu ada. Tetapi form ataupun bentuk telepuk itu boleh dipelbagaikan. Sekiranya kita hanya menggunakan motif-motif tradisi yang kita lihat, kita kaji daripada artifak-artifak yang lama, maka perkembangan motif itu hanya setakat itu saja, dia tak akan berkembang. Saya melihat perkara ini bukan berlaku pada telepuk saja, tetapi kepada songket dan juga kepada teksi-teksi yang lain. Proses perkembangan ataupun evolusi motif itu perlu diteruskan. Dia tidak ada satu gap, ya, masa antara yang tradisi dengan yang masa kini. Dia tidak ada gap kat situ. Kesinambungan dia mesti akan berlangsung berpanjangan. That's why kita memerlukan satu sokongan daripada pengkaji, daripada pengusaha, daripada para pelajar, daripada semua pihak untuk meneruskan kelangsungan songketnya, meneruskan kelangsungan telepuknya, tetapi dalam satu bentuk yang baru, dalam satu image ataupun satu design yang baru. Teknik masih lagi telepuk. Kalau pada tradisi, yes, kekalkan yang tradisi itu untuk memastikan elemen tradisi telepuk ada, tetapi motif telepuk harus dikembangkan. Kalau hari ini kita menghasilkan satu motif yang baru berasaskan pemahaman kepada yang tradisi, maka apa yang dilaksanakan pada hari ini akan menjadi satu sejarah untuk 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Apa yang kita lihat pada sejarah hari ini sebenarnya proses evolusi itu berlaku daripada mula lagi penciptaannya, dan daripada sebelum datangnya proses itu ke tanah Melayu itu pun memang sudah ada, ya. Dan itulah saya melihat telepuk harus wujud dalam pelbagai form. Dan dalam form yang kedua, telepuk juga tidak harus berada pada teknik telepuk itu juga. Maksudnya mungkin motif itu motif telepuk, tetapi form ataupun adaptasi elemen telepuk itu mungkin boleh divariasikan menggunakan teknik cetakan, menggunakan teknik terapan woodblock print ataupun silk screen print, tetapi menggunakan elemen
gold dust yang menggunakan elemen-elemen telepuk warna emasnya. Bayangkan kalau kita nak buat kain telepuk, nak pakai baju telepuk, mungkin kita tidak mampu. Tapi satu support kita boleh menghasilkan, kita boleh mewujudkan satu tekstil yang berinspirasikan telepuk. Desainnya desain telepuk, tetapi kaedah penghasilan melalui cetakan, melalui terapan blok. Terapan blok kayu masih lagi digunakan tetapi diterap. Ya, jadi saya melihat itulah antara yang boleh diteruskan dan perlu ada di dalam setiap disiplin, setiap kategori tekstil kita untuk memastikan survival dan ia akan terus wujud di Malaysia khususnya. Itu jawapan saya. Terima kasih. Okay, kita ada satu soalan daripada Facebook, iaitu Dr. Farid Abdullah daripada Universitas Indonesia. Soalannya, apakah reka hias sudah ada yang berkolaborasi dengan teknologi seperti AI, digital, format dan yang lain-lainnya? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Farid, kepada Dr. Farid daripada Seberang, ya. Satu soalan yang bagus, ya. Apa yang saya ceritakan tadi tidak menyentuh berkaitan dengan teknologi, ya, tetapi untuk kesinambungan juga, untuk desain masa kini, untuk disiplin ataupun kaedah masa kini perlu ada. Dan saya tidak menolak, ya, ataupun menyangkal wujudnya kain-kain yang berinspirasikan batik, corak batik, yang berinspirasikan corak kuah kuku. Tetapi penghasilan itu melalui teknologi print digital. Ya. Teruskan. Kerana apa yang dicuba diwujudkan itu adalah satu bentuk ataupun form yang baru. Tetapi perlu ada satu pemahaman, perlu ada satu kejujuran di situ bahawa apa yang dihasilkan itu di mana adaptasinya. Ya, sekiranya satu-satu tekstil itu yang dihasilkan itu adalah menggunakan teknik cetakan, maka ada penerangan cetakannya, tapi inspirasinya adalah corak batik, inspirasinya adalah corak songket ataupun motif songket dan pelbagai lagi motif, ya. Dan itulah antara form yang baru yang perlu dilihat oleh semua pihak. Teknologi itu perlu diguna pakai. Teknologi itu tidak boleh ditolak. Kita terpaksa menerima teknologi dan mengguna pakai teknologi untuk kelangsungan apa yang ada dalam tradisi. Ya, seperti yang saya maklumkan tadi, setidak-tidaknya elemen motif, elemen tradisi, pemahaman corak, bentuk dan kepelbagaian corak itu masih diterapkan melalui satu proses pemahaman oleh setiap mereka. Dan di sini perlu ada satu kejujuran dan juga pemahaman, ya, kejujuran dan juga keikhlasan untuk satu-satu penghasilan. Ya, dia tidak dibuat semata-mata untuk keuntungan semata-mata. Itu saya rasa jawapan saya lah untuk Bapak Farid. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan dan penonton serta pendengar-pendengar daripada Facebook berkaitan dengan tajuk sembang tekstil kita pada kali ini. Diucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Bakri bin Abdul Rahman kerana sudi mencerita atau bercoteh bersembang dengan kita berkaitan dengan tekstil, apa itu motif dan apa itu reka corak dan apa itu corak. Di sini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami lebih mendalam lagi daripada apa kita lihat depan mata kita dan apa tadi dibualkan atau disembangkan oleh Cik Abang Muhammad Bakri. Ada satu ilmu yang sangat penting dan kita jadikan dia sebagai satu tauladan ilmu yang untuk mengembangkan ilmu kita demi untuk memahami lebih lanjut lagi tentang tekstil pada kali ini. Dan saya lagi ucap terima kasih pada Cik Bakri dan pada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sekali lagi mengakhiri dengan sembang tekstil ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.